Kita teruskan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Tuan Mordi Bimol Pasir Mas. Mas Gading. Pasir Gading, minta maaf. Pasir Gading. Mas Gading. Mas Gading. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Mas Gading. Pasir dia pakai baju hari ini warna cerah. Terima kasih Tan Sri Speaker. Jadi confused sikit. Sila Mas Gading. Okey, Sarawak kita ada gawai, Sabah pula ada Kak Matan. Mei dan Jun bulan sambutan. Bukit Bukau dulu alasan susah bina jalan, tapi ini kalilah soalan nombor 1, mohon jawapan. Terima kasih, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang di-Pertua kerana dianugerahkan pingat Tan Sri pada hari semalam. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sri Gading yang menanyakan, Mas Gading yang menanyakan soalan sebentar tadi. Untuk makluman Yang Ahli Yang Berhormat, pelaksanaan projek fasa 1 Lebuh Bair Lebuh Raya Pan Borneo LPB Sabah dengan anggaran jarak suruhan 706 km dibagikan kepada 35 pakej kerja, di mana sehingga kini 15 pakej kerja telah dibuat pelantikan kontraktor. Bagi tujuan kerja-kerja permainan dengan status kemajuan 75% siap. Secara keseluruhan, 2 pakej kerja telah dibuka untuk penggunaan jalan raya, manakala baki 13 pakej kerja dijangka siap sepenuhnya pada awal tahun 2025. Manakala status 1, pakej kerja baru iaitu pakej kerja 9 yang melibatkan laluan dari Serusuk ke Pituru pula dijangka akan dilaksanakan seawal suku tahun 2023, menjadikan keseluruhan 16 pakej kerja akan dilaksanakan buat masa kini. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat juga, kerajaan komited bagi memastikan kelangsungan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pan Borneo ini. Sehubungan itu, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah RM2 bilion setiap tahun, di mana RM1 bilion diperuntukkan masing-masing kepada projek LPB Sabah dan LPB Sarawak, bagi memastikan hasrat rakyat Sabah untuk menikmati kemudahan infrastruktur jalan raya yang lebih baik tercapai. Bagi 19 pakej kerja fasa 1B yang masih belum ada pembinaan akan dibagi secara hibrid menggunakan peruntukan pembangunan dan melalui terbitan suku ataupun bond oleh Dana Infra Nasional Berhad. Projek LPB Sabah Fasa 1B ini akan disanakan dengan tempoh pembinaan selama 5 tahun dan dijangka akan dimulakan seawal suku ketiga tahun 2023, tertaluk kepada kelulusan agensi pusat. Bagi fasa 1 projek Lebuh Raya Pan Borneo Sarawak, 1 pakej kerja iaitu pakej Teluk Melano ke Semantan telah siap sepenuhnya pada bulan Januari 2019. Manakala status kemajuan pembinaan sehingga April 2023, baki 10 pakej kerja dari Semantan ke Miri kini 95% siap. Hampir keseluruhan penjajaran akan siap pada November 2023 kecuali beberapa seksyen di Miri yang perlu direka bentuk semula dan hanya dapat siapkan pada tahun 2025 bagi mengurangkan kadar kemalangan di sepanjang tempoh pembinaan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah dan Sarawak. Prosedur-prosedur keselamatan seperti berikut diguna pakai bagi memastikan kelancaran trafik dan keselamatan pengguna jalan raya. 1. Prosedur plan pengurusan trafik ataupun Traffic Management Plan dengan izin di tapak binaan sepanjang pembinaan jalan raya berpandukan kepada piawaian arahan teknik JKR. 2. Akta Kilang dan Jentera 1996, Peraturan Building Operation and Works of Engineering Construction 1986. 3. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Dan keempat, Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Awam di tapak bina tahun 2007. Sekiranya terdapat kegagalan pihak kontraktor untuk memastikan prosedur-prosedur ini, keselamatan yang telah dinyatakan, arahan pemerintahan kerja akan dikeluarkan kepada kontraktor. Kerja-kerja pembinaan hanya boleh teruskan setelah penambahbaikan dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan notis penambahbaikan. Terima kasih Datuk Seri Tan Sri Yang di-Pertua. Baik, terima kasih Mas Gading.
Okey, terima kasih Ya Wabi Terima Menteri. Soalan tambahan saya adalah, adakah kerajaan mempunyai perancangan dalam masa terdekat ini untuk menambah jumlah lampu jalan di sepanjang lebuh raya Pen Borneo, bukan hanya di lokasi P-turn atau U-turn atau simpang-simpang utama saja, malah di sepanjang jalan Pen Borneo? Dan kedua, menambah baik lokasi P-turn atau U-turn ke lokasi yang lebih dekat dengan kawasan perkampungan atas dasar keperluan kerana menjejaskan ekonomi penduduk di kawasan tersebut. Contohnya Pekan Tondong di Bau, sebuah pekan lama yang terjejas teruk perniagaan mereka, ekoran tidak ada pelanggan yang ekoran daripada pusingan P-turn yang terlalu jauh. Penduduk di kawasan Tondong, Selalang serta pelajar bagi SMK Singai serta kampung sekitar memohon jika boleh P-turn itu digantikan dengan lampu isyarat walaupun lari sikit dari spek pembinaan lebuh raya. Dan jika boleh pembinaan RNR yang sudah termasuk dalam peruntukan dan plan asal dipercepatkan pembinaannya kerana sebagai tempat rehat dan rekreasi fungsinya amat penting dan mempercepatkan pembinaannya juga penting bagi menggantikan gerai niaga kecil-kecilan di sepanjang jalan Pen Borneo kerana selama ini gerai-gerai ini dimusnahkan dan mata penjara mereka telah hilang, dan diharapkan dengan pembinaan RNR ini dapat membantu menyelesaikan masalah mereka. Sekian. Menteri. Terima kasih, Yang Hormat Tan Sri Yang Dipertua. Sebenarnya, kita mengambil maklum bahawa soalan yang dinyatakan oleh pihak Mas Gadin sebentar tadi, beberapa perkara yang telah kita mengambil maklum, dan secara khususnya soalan-soalan yang ditanyakan berkenaan 3 perkara, iaitu lampu jalan, RNR dan serta lampu isyarat ataupun U-turn ataupun P-turn. Dan untuk makluman Yang Berhormat bahawa projek di Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak, lampu-lampu jalan dipasang di pusingan P-turn dan sempan-sempan utama serta jejambat dan kawasan-kawasan yang kepadatan tinggi selaras dengan saranan audit jalan keselamatan jalan raya. Dan bagi kawasan yang tidak tiada lampu jalan, kita meletakkan pemantul lampu jalan, di mana akan letakkan di kawasan-kawasan penghadang ataupun guardrail yang merupakan pembahagian daripada perabot jalan turut dipasang sepanjang projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak. Bagi RNR pula, kita sebenarnya ada 3 kawasan rehat dan rawat, iaitu sedang dibina di Jelukong di Lubuk Antu dan Sungai Basai di Selangau dan Lambir di Miri. Selain itu, kita ada 5 kawasan lebai yang turut dibina di kawasan Lundu, di Lambir, di Lundu, Roban di Sarantok, Julau, Sungai Sematok di Buntulu dan Suai di Niah. Dan bagi lampu isyarat, sebenarnya kegunaan lampu isyarat Tan Sri Yang Dipertua sememangnya tidak ada di lebuh-lebuh raya. Dan kita hanya meletakkan P-turn bagi mempercepatkan urusan mereka yang hendak ke sesuatu destinasi yang sepatutnya. Dan kita mengambil kira tentang ekonomi di sepanjang jalan itu, kita juga meletakkan lebih kurang tidak lebih daripada 3 km kawasan P-turn tersebut. Terima kasih, Tan Sri Betul. Baik, saya jemput Pasir Mas. Terima kasih Tan Sri Betul. Tadi dah panggil Pasir Mas, so saya kena bangunlah. Saya mohon untuk bertanya berkenaan dengan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai, walaupun agak lari daripada soalan asal, tapi saya tahu Ya Berhormat Timbalan Menteri menguasai isu ini. Dilaporkan bahawa pembinaan Lebuh Raya ini setelah pun 100% siap, tapi kemajuan yang sebenar baru 80%, dan kontraktor setelah pun didenda sebanyak 30,000 sehari kerana kelewat menyiapkan projek Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai. Jadi apa tindakan kerajaan dan juga apakah pula respon kerajaan terhadap permohonan kerajaan negeri supaya kerajaan persekutuan mengambil alih pakej Lebuh Raya Rakyat yang membabitkan jajaran 10 km bersama dengan hutangnya sebanyak 60 juta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menteri. Terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua. Sememangnya soalan ini memang keluar pada tajuk. Yang Berhormat pun tahu keluar pada tajuk. Tetapi walau bagaimanapun, soalan tersebut yang ditanyakan oleh Yang Berhormat bahawa kawasan itu antara fasa tersebut, saya lupa nama fasa, tapi fasa tersebut kita telah mengambil tindakan. Sememangnya denda yang dikenakan sebanyak 39,000 lebih
sehari bersamaan dengan lebih kurang hampir 1.2 juta sebulan. Sememangnya kalau itu yang diambil kira, bayangkan kalau beliau hanya 80% saja sedang dalam pelaksanaan dan masih ada 20% mungkin mengambil masa 6 bulan ataupun 8 bulan, itulah jangka yang akan kita kenakan tindakan denda kepada kontraktor tersebut. Dan sekarang ini kita dalam proses sebenarnya, kita memanggil, baru saja kita panggil minggu lepas, supaya bagaimanakah beliau nak menyiapkan kerja tersebut dalam keadaan yang dendanya agak tinggi. Yang dendanya agak tinggi, tetapi ini bukan kesalahan kita. Ini dalam perjanjian yang sepatutnya mereka telah tanda tangani. Tetapi kita juga mengambil sikap bahawa kita cuba sedaya upaya supaya beliau dapat menyiapkan kerja tersebut agar tidak kita retender ataupun kita akan tender semula. Kerana ini menyebabkan kesan yang lebih tinggi apabila kita retender. Dan dari segi 60 juta sebentar tadi, saya minta maaf, saya tidak dapat menjawab kerana saya tidak tahu maklumat tersebut, sama ada kita nak membayar ataupun kita perbincangan dan sebagainya. InsyaAllah saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya betul.